Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marieta Tuan Binti Haji Muhammad dari Faskura. Bersama saya lagi untuk tips-tips berkawan dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran dan mencari keredaan Allah Ta'ala dengan keindahan Al-Quran. Okey, hari ini saya nak cerita, saya nak tanya sikit, nak tanyalah pula. Okey, ada ke sahabat-sahabat yang sedang menonton ni, bila pegang Quran je mengantuk? Bila nak baca je mengantuk, letih, tak larat. Pernah rasa tak? Okey, saya nak bagi tips macam mana untuk kita hilangkan mengantuk dalam situasi semasa kita nak membaca Al-Quran. Ada banyak tips, tapi tips yang terbaik saya pilih 7 lah. Kenapa saya pilih 7? 7 ni adalah angka yang sering anak Nabi kita ada 7. Apa lagi 7? Dan perkara 7 ni, perkara yang satu lagi dia sebab dia ganjil, seronok kita dengar dan kita sebut. Dan yang paling best perkara ganjil ni antara perkara yang dituntut dalam Islam lah untuk kita buat. Contoh, kita ambil wuduk, kita ulang 3 kali, betul tak? Kita solat tarawih, kita solat sehingga 11 rakaat termasuk witir, ataupun kita solat sehingga 23 rakaat termasuk witir. Okey, 7 tips untuk hilangkan mengantuk semasa membaca Al-Quran. Yang pertama adalah wuduk. Kenapa wuduk? Sebab orang yang berwuduk ni insya-Allah dia selamat daripada gangguan iblis dan syaitan. Tips hilangkan mengantuk yang kedua adalah dengan menutup aurat. Kenapa kena tutup aurat? Sebab bila kita tutup aurat ni, kita dah menjaga diri kita ni daripada dipandang oleh jin. Anda nampak jin? Okey. Jin ni dia hidup macam kita, dia ada tempat dia, tetapi kita tak nampak dia. Nanti dekat akhirat kita boleh nampak dia, dia tak nampak kita. Itu dunia jin dengan dunia manusia lah, kecuali insan-insan terpilih yang Allah izinkan untuk dia lihat perkara-perkara yang tak boleh dilihat oleh orang lain. Okey, bila kita tutup aurat dengan sempurna, maka tidak akan ada gangguan jin. Sebab jin dengan manusia ni, dia sifat dia hampir sama. Dia ada nafsu, dia tak sama macam malaikat. So, sebab tu kalau kita tak menutup aurat, ada setengah orang dia diganggu oleh jin. Bila dia tidur tu dia rasa tak selesa. Itu kerana ada gangguan-gangguan kita tak nampak. Sebab tu bila kita nak baca Quran ni, kalau boleh, biarlah kita dalam keadaan yang terbaik, iaitu menutup aurat. Tutup aurat macam mana? Cukuplah sekadar sesuai dengan keadaan. So, kalau dalam rumah, cukup sekadar pakai tudung dan pakai tutup yang elok lah, jangan terlalu seksi. Sebab aurat kita dengan keluarga pun, aurat dengan diri pun ada. So kita kena jaga aurat yang sepatutnya. So, bila dengan Quran ni, kita pakai tudung, kita pakai baju yang lengkap, itu yang terbaik. Okey. Tips yang ketiga adalah menghadap kiblat. Okay. Menghadap kiblat ni yang terbaik menghadap kiblat. Sebab apa? Sebab pernah dengar kisah Nabi-Nabi zaman dulu. Nabi Ibrahim yang mencari siapakah Tuhannya, Nabi Muhammad yang selalu memandang langit kerana mengingati Allah. Tapi sebenarnya Allah ingatkan, kalau ingat Allah, kalau rindu Allah, kalau nak cari Allah, pandanglah ke arah kiblat. Okey, sebab itulah dah lama Rasulullah dah mengubah dirinya tu dari mana langit dengan menghadap kiblat. Yang ni boleh rujuklah pada hadis yang lebih detail. Sama juga dengan kisah Nabi Ibrahim mencari siapa Tuhannya, dan Nabi-Nabi lain, macam mana mereka mengenal Allah. Kita boleh contohi mereka kerana mereka juga manusia, kita juga manusia. Cuma berbezanya kita dengan para Nabi ini adalah tahap kesolehan, kecintaan, ketakwaan mereka kepada Allah Ta'ala. Kita boleh contohi mereka insya-Allah. Cuma level tu tak samalah. Okey, yang seterusnya adalah dengan membaca isti'azah. Ramai orang baca isti'azah, dia macam Alhamdulillah, syaitanirrajim. Dia tak menjaga betul-betul. Kita kena, bila membaca isti'azah ni adalah dituntut bila kali pertama sebelum kita membaca Quran. Sebelum kita menghafal Quran, sebelum membaca ataupun apa-apa yang berkaitan dengan Quran, kali pertama kita digalakkan memulakan dengan isti'azah. Kenapa? Untuk kita mengelakkan daripada gangguan iblis dan syaitan. Macam mana kita nak elakkan? Cukup sekadar membaca isti'azah, tapi kita kena yakin. Apa maksud dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebut pun kena betul supaya maksudnya tidak lari. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang derjam. Bila kita baca, kita faham maksud, kita yakin insya-Allah kita akan selamat daripada gangguan iblis dan syaitan. Cubalah. Kemudian anda bagi tahu saya nanti share. Ada beza tak bila sebelum ni baca biasa-biasa dengan selepas membaca dengan faham maksud, dengan menghayati betul-betul. Okay, yang seterusnya selepas baca isti'azah adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai seorang guru, saya sangat mementingkan dua perkara ni. Mungkin wuduk dengan tutup aurat tu dah
jarang dipertikaikan sebab kami biasa belajar kat masjid. So biasanya memang ada wuduk dan tutup aurat tu semestinya lah sebab dekat masjid kan. Tetapi isti'azah dengan basmalah ni kita sangat-sangat menjaga. Sebab apa? Sebab kalimah basmalah ni kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Kita nak baca Quran ni, kita nak baca surat cinta daripada Allah Ta'ala. Al-Quran ni adalah ayat-ayat yang direct daripada Allah untuk jadikan panduan buat kita. Tapi kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, kadang-kadang dia tak dengar sangat. Dia tak dengar sangat, kita tak menghayati pun maksud dia. Sedangkan bila kita nak baca tu, kita nak mengharapkan redha Allah, kita nak Allah sayang kita, kita nak Allah bantu kita, kita nak Allah pandang kita. Tapi kita baca sebut nama Allah pun tak kisah. Sedangkan sahabat zaman dulu, dengarnya nama Allah je terus bergetar hati kita. Okay, dah berapa kali saya sebut kalimah Allah di sini? Ada tak hati-hati anda bergetar? Okay, kalau ada, Alhamdulillah, subhanallah, saya sangat kagum. Sebab tak ramai yang Allah pilih. Tapi mudah-mudahan selepas ini anda juga menjadi orang yang terpilih untuk bergetar hati apabila terdengar kalimah Allah. Allah, Allah. Okay, yakinlah kalimah terbaik adalah kalimah Allah. Okey, seterusnya kena baca kuat. Okay, bila baca kuat, kita akan kurang risiko mengantuk. Okay, selain daripada benda-benda yang saya dah sebutkan tadi, kita kena baca dengan kuat. Janganlah kuat sampai dengar rumah jiran sebelah. Cukup sekadar kuat. Sebagaimana kita nak solat pun, kita digalakkan membaca Fatihah supaya telinga kita sendiri boleh dengar. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Sekurang-kurangnya telinga kita sendiri boleh dengar. Kenapa? Supaya sebab-sebabnya tu, antaranya bila kita membaca Al-Quran ni, kita kena baca dengan kuat. Ada banyak sebab dia. Tetapi antara sebab-sebabnya adalah yang pertama, orang yang mendengar pun dapat pahala. Kalau kita sendiri yang mendengar bacaan kita pun kita dapat pahala. Dan yang kedua, kalaulah kita baca salah dan Allah hantar hamba Allah yang terbaik untuk tegur bacaan kita, itu maknanya Allah pandang kita. Kalau kita baca salah, tak ada siapa tegur, itu sangat menakutkan. Sangat sedih. Dia macam Allah tak peduli. Orang pun macam tak peduli. Contoh macam kita pakai baju terbalik, kita pergi jalan-jalan dekat shopping mall, tiba-tiba tak ada siapa pun tegur. Orang tengok cuma senyum-senyum sinis, kemudian orang berlalu. Berbanding dengan orang yang nampak, dia akan datang, awak pakai baju terbalik lah. Kita akan pergi tukar dekat bilik air dan kita akan keluar dengan keadaan yang lebih baik. Nampak tak? Itulah perumpamaannya. Bila Allah hantar orang untuk menegur bacaan kita, itu nak maknanya Allah jaga kita. So jangan takut untuk baca kuat. Tapi janganlah baca kuat sampai dengar satu masjid. Kalau dia dah terdengar tu tak apa, Alhamdulillah. Lelaki digalakkan, tapi perempuan ni kurang digalakkan. Cukup sekadar dengar. Paling kuat pun cukup sekadar orang sebelah ataupun yang sekawasan, sekumpulan kecil yang berhampiran dengannya, itu dah memadai. Supaya ada orang boleh menegur bacaan kita. Okey, yang seterusnya adalah menghayati maksud. Macam mana kita nak hayati maksud? Okey, bila nak menghayati maksud ni, sebab itulah antaranya saya menggalakkan untuk kita menghafal Al-Quran. Kami di Fazkurra, kami sangat menggalakkan orang menghafal Al-Quran. Kenapa? Bila kita menghafal Quran, pasal tak kita nak ulang. Bila tak faham, kita akan, mungkin kita tengah penat, kita akan tengok maksud. Oh, ini maksud dia. Kadang-kadang kita tak fokus sangat pada menghafal, tapi kita dah fokus pada maksud. Tiba-tiba bila nak menghafal, senang pula ayat tadi. Berbanding sebelum ni, kita menghafal, kita tak ingat maksud pun, kita susah nak menghafal, tu tak? Okey, bila kita menghayati selain tu, antara tanda-tanda orang bertakwa adalah bila dia faham maksud. Kalau perasan imam-imam Masjid Makkah ataupun ada sahabat-sahabat yang upload video-video bacaan Al-Quran mereka di YouTube, bila sampai dekat ayat-ayat tertentu mereka akan menangis. Kan, bila ada sampai ayat tertentu mereka akan membaca dengan penuh ketenangan. Okey, ini adalah tanda-tanda ketakwaan yang mana dia bukan buat-buat. Tapi itu tanda-tanda ketakwaan di mana orang beriman ini dia akan rasa takut sebab dia menangis. Dia akan rasa takut bila mendengar ayat-ayat azab. Kenapa dia takut? Sebab dia faham. Kenapa dia menangis? Sebab dia faham ayat tu menceritakan tentang azab. Dia pernah baca makna kepada ayat tu dan dia faham maksud ayat tu. Bila dia membaca dalam solat, dia dah menghafal, bukan hanya menghafal ayat Al-Quran, tetapi dia menghafal maksud dia sekali. Sebab itulah dia mudah faham. Sama juga macam kita, kalau kita baca karangan bahasa Melayu, kita baca novel bahasa Melayu, sebab kita memang orang Melayu dan kita dah faham. Sebab tu ada setengah baca novel sampai menangis-menangis kan. Okay, sebab kita dah tengok maksud. Sama juga macam peminat-peminat filem Hindustan. Cerita tu biasa je, walaupun cerita tu hanya rekaan semata-mata, tapi disebabkan ada subtitle kat bawah tu, kita boleh faham apa yang dia cakap, kita boleh merasai kesedihan dia sebab kita faham.
Bila kita baca Quran, kita sepatutnya menghayati maksud dan untuk membuatkan kita faham. Sebab apa? Al-Quran ni kan bahasa Arab. Jadi kita kena fahamlah. Bila kita dah faham, kita tengok maksud, mudahlah untuk kita menghayati. Macam mana kita nak faham? Kalau kita selalu baca, insya-Allah kita akan faham. Kita akan mulakan dengan doa-doa pun boleh, kan? Okey, itu saja 7 tips. Saya ulang balik. Yang pertama wuduk, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga membaca isti'azah, yang keempat membaca basmalah, yang kelima saya ulang balik. Yang pertama wuduk, yang kedua menutup aurat, tiga menghadap kiblat, yang keempat membaca isti'azah, yang kelima membaca basmalah, yang keenam baca kuat, dan yang ketujuh faham maksud. Okay, 7 perkara ni basic yang mana kalau kita buat tu lama-lama kita akan rasa dia satu kebiasaan. Okey, baik. Saya doakan semoga Allah mudahkan urusan anda dan Allah cambahkan kecintaan dalam hati-hati anda yang bersih itu untuk sentiasa bertindak untuk menghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.